Terima kasih kerana terus bersama dan bersiaran dengan saya, dan terima kasih kerana terus share, like dan subscribe dan sewaktu dengannya. Tolong share tuan-tuan, tolong share. Siapa yang mungkin tak tahu bahawa saya ada buat apa orang kata, sekejap. Saya ada buat satu group untuk VIP, dan maksudnya mereka yang nak terima melalui email butiran-butiran ataupun presentation, boleh terus sama ada scan yang tertera di depan ni kalau siapa yang pandai, atau siapa tak reti boleh terus masuk ke website bawah ni. Ataupun kalau tak reti sangat, memang tak pandai, boleh contact admin saya, admin saya, di nombor telefon yang berikut, insyaAllah. Tadi ada yang dok komen tadi kan pasal dia kutuk kita, tu normal lah tuan-tuan. Tapi dia kutuk kita tu saya tak kisah sangat. Itu bagi saya dah lali dah. Dia macam alah bisa tegal biasa, dah biasa. Itu benda tu bagi saya alah level macam tu. Tapi saya nak cerita satu benda. Saya nak cerita baru-baru ni ada pendedahan oleh Ratu Naga. Dan ni Ratu Naga sendiri sebut di dalam interview di dalam radio, mengatakan bahawa cyber trooper ni dia ikut projek. Ada yang dapat ratusan, dapat ribuan ringgit, ada dapat gaji bulan, ada dapat jutaan ringgit. Okey, mengikut projek-projek mereka. Dan saya kata saya dengar benda ini, tapi terus terang saya kata saya bukan. Saya tidak ada terima apa-apa bayaran daripada sesiapa pun. Live yang saya buat adalah live yang saya lakukan sendiri atas dasar dan kesedaran saya sendiri. Tak ada siapa taja saya, tak ada siapa sponsor saya. Tuan-tuan dan puan-puan yang mana yang subscribe kepada saya ke, yang apa orang kata donate dan sebagainya, super thanks ke dekat YouTube ataupun dan suatu dengan YouTube bayaran apa semua, itu ada. Itu daripada memang ikhlas daripada tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi kalau ada grup-grup tertentu nak bayar saya, itu tak ada. Jadi daripada situ saya bercakap atas dasar saya nak cakap. Jadi saya boleh bercakap apa saja. Siapa yang follow live saya lama, dia orang tahu saya pernah tembak pelbagai jenis manusia. Pelbagai kumpulan. Even orang parti sendiri pun saya pernah tembak. Kan, saya pernah komen, saya pernah ulas dan saya pernah kritik. Sampai ada di kalangan ahli parti tak berminat dan tak berkenan dengan live saya kerana kritikan saya. Poinnya adalah kalau tak nak dikritik, jangan buat salah. Itu je poin saya. Kalau tak nak dikritik, jangan buat salah. Malah Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri pun saya pernah kritik beberapa kali. Kan? Siapa yang ikut live saya dia tahu. Namun begitu, dia beza kritik dengan fitnah. Baik, balik kepada cerita tadi. Dia kata bahawa ada jutaan ringgit. Okey, kita kena faham Ratu Naga ni datang daripada mana. Jangan korang tak tahu Ratu Naga ni, dia punya keturunan dia, Suso Galo, dia punya apa orang kata, yalah dia punya leluhur dia daripada mana. Leluhur dia daripada mana. Okey, Ratu Naga ni asal daripada UMNO. Dan dia adalah bukan setakat pengkritik, pemfitnah, pengkritik, dan dia adalah salah satu cyber trooper UMNO pada zaman Mahathir dahulu yang sangat keras menghentam Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga pada waktu itu Pakatan Rakyat. Kan? Sebelum itu lagi Pakatan Rakyat, Barisan Alternatif saya tak sure, tetapi saya tahu sebab ada satu video dia leak berkenaan dia orang berbincang sebagainya untuk nak mewujudkan satu gerakan nak jatuhkan pembangkang. Kami masa tu kita pembangkang dia UMNO masa tu kerajaan. So pada 2016 kalau tak silap saya 2016 berlaku sesuatu di dalam UMNO menyebabkan Ratu Naga ni tersisih. Saya berjumpa dengan ada seorang rakan yang rakan ini dia keluar daripada UMNO, dia menyertai Bersatu. Kan? Dan dia kata saya, ini tipu saya lah, tapi dia kata saya dengan Ratu Naga ni kami ni sekapal dulu untuk hentam DAP, dia kata. Untuk hentam masa itu Pakatan Rakyat. Dan dia kata, saya lah antara yang mencetuskan idea RBA, Red Bin Army, kalau tuan-tuan ingat. Dia kata, ini orang tu lah. Saya dan juga kumpulan kami di dalam UMNO ni lah yang mewujudkan atau mencetuskan idea Red Bin Army. Cuma kami bergaduh pada waktu itu sebab dana yang diberikan beberapa ratus ribu tu kita orang gaduh sama sendiri. Siapa layak dapat, siapa patut dapat. Dia jadi macam tu lah. Dia dok entam sama entam, masing-masing tamak dengan dana yang mereka ada. Akhirnya mereka berpecah. Tetapi poinnya adalah Red Bin Army diwujudkan oleh UMNO pada waktu itu.
Sebab tu saya kata sekarang ini bila UMNO bersama dengan Pakatan Harapan di dalam kerajaan perpaduan ni, diorang susah nak defend DAP sebab mereka telah berjaya. Ini saya kena kudos kat dia orang lah. Telah berjaya membina satu naratif yang memang akhirnya disambung oleh PAS, disambung oleh Bersatu. Kan? Tetapi Tuhan tu maha adil lah. Kan? Tuhan tu maha kaya, Tuhan tu maha adil. Diorang yang letakkan fitnah tu kat situ, mereka sekarang ini berada di atas fitnah itu sendiri. Sama juga dengan Bersatu, sama juga dengan PAS. So dia tak boleh. Tuhan ni maha adil, tuan-tuan. Orang kutuk macam mana DAP, dia kata macam mana DAP. Akhirnya tidak ada satu parti pun di dalam Malaysia ini yang tak pernah bersama dengan DAP. Tidak ada. Tidak ada satu parti besar di Malaysia ni pun, parti besar, saya sebut parti besar. Tidak ada satu parti besar di Malaysia yang tidak pernah bersama dengan DAP, termasuklah Mahathir Mohamad. PAS pernah bersama dengan DAP, Mahathir pernah bersama DAP, Bersatu pernah bersama dengan DAP, UMNO sekarang ini bersama dengan DAP, Barisan Nasional. Sebab itu kenapa MCA agak macam mana nak kata, nak bersama dia tak suka, tak bersama terpaksa bersama. Faham tak? Dia dalam keadaan reluctant, dia hanya satu kaki ke dalam. Bagi DAP tak ada isu. DAP tak pernah ada masalah pun. Yang menjadikan dia masalah ni adalah bagaimana legasi. Ini orang lain tak nak sebut, saya sebut. Ini sejarah. Nak marah saya, marahlah. Ini legasi yang dicipta oleh UMNO, disambung oleh PAS dan Bersatu kini. Ceritanya sama je, DAP. Cerita sama. PAS hanya sambung. Padahal sebelum ini, siapa yang pergi cium mulut dengan Lim Guan Eng? Siapa yang pergi cium mulut dengan Lim Kit Siang? Kalau bukan, kalau bukan Haji Hadi? Kalau bukan pimpinan-pimpinan PAS? Siapa yang membentuk kerajaan di Perak? Tak terbentuk kerajaan PAS di Perak kalau tidak kerana bantuan DAP. Ini adalah fakta yang diorang tak boleh nak deny. Diorang tak boleh nak deny benda ni. Tapi bila dah tak bersama, mulalah Islam terancam, Melayu terancam. Dia cerita macam tu lah. Dia modal pilihan raya tu memang macam tu. Tak balik pada cerita tadi. So 2016, akhirnya geng Ratu Naga ni pada tahun 2016 dia telah berpecah daripada UMNO. Dia menyertai Parti Keadilan. Dan yang menyambut di dalam Parti Keadilan itu tidak lain tidak bukan Zuraidah Kamarudin. Dan juga Azmin Ali and the gang lah. Tapi Zuraidah lah yang pergi sambut dia. Saya ingat lagi pada waktu saya macam, apa hal ambil Ratu Naga? Macam kita tak kenal siapa dia. Tapi dia kata kita boleh gunakan Ratu Naga ni untuk melawan kerajaan yang ada sekarang, UMNO, sebab dia lebih tahu. So bersamalah mereka sehinggalah terbentuk kerajaan pada tahun 2018. Dan kita tahu antara yang bantai teruk masa itu, bantai teruk Rafizi and the gang dan Anwar Ibrahim adalah Ratu Naga sewaktu dia dalam Parti Keadilan. So bila jatuh kerajaan, Ratu Naga pun pergi, dia on the other side. Akhirnya kita tahu bila dia dedahkan perkara tersebut, it's all about funding. It's all about money. Sebab itu saya kata malam tadi mungkin kawan saya menonton lah live saya ni. Dia kata dia menonton lah. Kawan saya jumpa kawan saya malam tadi. Dia bawa habis meniaga. Dia kata, saya dulu bekas calon bebas, saya bertanding tapi saya kalah. Saya pernah menyertai satu parti, kemudian saya kecewa. Kemudian saya tinggalkan parti itu. Saya kata, kenapa? Sebab dia parti tu, dia buat macam ni, macam tu, dia bantai kita dan sebagainya. Saya kata, attend kursus saya. Attend my course. Then you will understand apa makna perjuangan yang sebenar. Apa makna perjuangan yang sebenar? Dikhianati, disakiti, difitnah, tuan-tuan. Apa orang tak pernah fitnah saya ni? Dalam parti sendiri, fitnah tentang saya ni berleluasa, tuan-tuan. Baru-baru ni, baru-baru ni dalam few months ago lah, ada seorang datang jumpa saya. Dia kata, Suardi, abang minta maaf Suardi. Saya kata, kenapa bang? Saya kenal dia pun tidak. Saya tak kenal dia pun. Abang minta maaf. Dia kata, kenapa? Ini orang parti sendiri. Yelah, selama ni abang termakan fitnah yang orang ceritakan pasal East. Dia kata, fitnah. Saya malah nak tanya fitnah apalah. Saya dah lali dah dengan fitnah orang ni. Orang kata macam-macam pasal East. Dia kata macam ni. Sampai abang termakan dengan fitnah tu. Abang tak sanggup dengan Live East. Tak nak dengan Live East. Sebab takut nanti abang terpengaruh dengan Live East. Ini bukan orang luar parti, tuan-tuan. Ini orang dalam parti sendiri. Saya tak salahkan dia lah. Kan? Saya tak salahkan dia. Tapi itu yang berlaku. That's what happening. Point is,
Kenapa? Sebab ada golongan-golongan ni yang menerima dana ini dan mereka berada di dalam itu kerana dana. Mereka berada di dalam kelompok kita ini bersama dengan kita kerana bila dana. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan tengoklah. Selagi mana dana tu ada dekat situ, dia akan ada dekat situ lah. Tapi bila dana tu dah habis, orang pertama yang akan lompat dia lah. Selagi mana kepentingan dia tu dah tak ada, orang first lompat dia lah. Kan? Orang first lompat dia. Saya apa? Saya ni tuan-tuan, kena gantung dah. Kena tuduh dengan pertuduhan-pertuduhan dah. Masuk lock up dah, masuk penjara belum lagi lah. Itu on the way lah tu. Kan? Apa lagi yang tak pernah? Dinafikan untuk bertanding. PRN, PRU, pemilihan parti dah. Tapi I'm still here because I believe in the cause. Saya percaya kepada cause. Tapi kau dah dapat dana dan gaji. Gaji apa yang aku dapat? Siapa bayar gaji saya? Saya tak bergaji, tuan-tuan. Saya adalah setiausaha koordinasi politik parti. Tak ada gaji. Yang bergaji ni di bawah kementerian bergaji. Oh, kau kena dapat gaji Is? Tak perlu. Tak apa. Thank you very much. Sebab kalau saya dapat bergaji, bukan saya nak sombong. Tapi kalau saya bergaji, saya terikat. So, saya lebih suka free untuk saya nak menyuarakan pendapat saya. Ada yang kata, Is, kau punya live ni dah kurang lah, Is. Yelah, kurang-kurang pun sekarang ni 6,000 orang juga menonton kan. Well, pendapat masing-masing. Saya rasa dia dengar live saya pun tidak. Jadi, kita nak kata macam mana. So, tak apalah. Masing-masing punya pendapat. Saya tak boleh nak salahkan orang. Masing-masing manusia, dia macam mana dia kata? Semua orang boleh mengemukakan pendapat masing-masing. Everyone entitled to their own opinion. I have no problem with that. Sekejap. Mana aku punya ni? Okay. Kan, saya tidak ada masalah dengan pendapat masing-masing. Jadi itulah saya kata. Masing-masing. Baik, kita mulalah Right, sebelum kita pergi jauh, pertama sekali mengucapkan tahniah. Mungkin dia tengok tak apa, itu tak penting kan. Tahniah kepada pasangan dua mempelai Lucy, iaitu di antara Sabri Yunus dan juga pasangannya Angelina Tan yang melangsungkan perkahwinan mereka. Terkejut juga saya, dia orang kahwin. Sebab saya ni membesar dengan pimai-pimai tangtu, tuan-tuan. Saya kita ni membesar dengan pimai-pimai tangtu. So bila apa orang kata Waismail Golok kan dapat kahwin dengan Lucy, kita macam kata, oi, alhamdulillah. Kita doakan tuan-tuan, apa orang kata, kekalahan hingga ke jannah insya-Allah, dan semoga mereka beristiqamah. Tahniah kita ucapkan kepada pasangan dua mempelai tersebut. Saya nak kena cerita sebut juga benda ni kan, walaupun tak ada kena dengan politik kan, tetapi sebab kita dah lama mengikuti apa orang kata, dihiburkan dengan pimai-pimai tangtu kan, dengan dan saya minat Sabri Yunus punya filem-filem yang dia arahkan dan juga drama-drama dia arahkan. Saya minat. Memang bagi saya dia antara pengarah yang orang kata very, macam mana dia kata, sangat talented lah bagi saya. Dia berlakon pandai dan dia pengarahan dia pun sangat pandai. So bagi saya sekarang ni dengan Fahmi Fazil dapat apa orang kata, dapat dana yang besar dan bantuan yang besar untuk anak-anak sini, saya harap gunakanlah sebaik-baiknya, dan lepas ni janganlah bagi pada company-company yang memang nak sakau duit je. Kalau ada, humban mereka ke dalam menjaga terus. Kan? Sebut pasal itu, sebelum kita cerita tentang NFC, cerita NFC. Baik. GPS umum calon PRK Jepak pada hari Rabu ini. GPS Gabungan Parti Sarawak akan mengumumkan calon PRK Dun Jepak pada Rabu setelah saringan polis dan Suruhanjaya pencegahan rasuah. Pengerusi Abang Jo mahu memastikan individu bakal mewakili gabungan bersih itu bersih daripada rekod jenayah dan juga rasuah, dan beberapa orang dikenal pasti sebagai potensi calon. Maka di sini kalau kita lihat bahawa Parti Keadilan Rakyat tidak bertanding dalam pilihan raya ini dan memberi laluan kepada GPS untuk bertanding, dan dikatakan bahawa satu parti yang akan bertanding adalah Parti Aspirasi daripada Sarawak juga, Lina Su. Ini antara yang pernah berdebat dengan saya dululah, Lina. Tapi bukan dia punya counterpart yang berdebat dengan saya. Baik, balik kepada cerita seterusnya. Okey, yang ni agak menarik sedikit. Okey, kita tahu dulu skandal yang didedahkan oleh Rafizi berkenaan dengan NFC. Berkenal dengan NFC, kalau tuan-tuan ingat lagi lah, di mana lembu dalam kondo dan sebagainya. Now, satu keputusan yang partially mengejutkan daripada Mahkamah Tinggi telah dikeluarkan kira-kira semalam atau semalam saya rasa.
No, 2 hari lepas. Hari ni Ahad. Hari Jumaat lepas berkenaan dengan kes ini. Ada 2 keputusan. Baik, kita baca government gets partial NFC award but Shahrizad's family exonerated. Maksudnya dilepaskan. Okay, the High Court today entered partial judgment for the government against the National Feedlot Corporation but exonerated the family of former UMNO Chief Shahrizad Abdul Jalil from claims of fraud, breach of trust, breach of fiduciary duties, cheating and misappropriation of fund. Okay. Keputusan mahkamah dalam kes tersebut mengatakan bahawa Shahrizad, keluarganya dan juga keluarganya, Datuk Saleh dan juga Shahrizad isterinya dan juga keluarganya tidak terlibat, tidak bersalah dalam tidak terlibat dalam claim of fraud. Sebab ni saya ingat yang ni adalah civil bukannya criminal. Tidak ada pecah amanah, tidak ada kesalahan dalam menjalankan tugas mereka sebagai fiduciary duties, tidak menipu dan juga tidak misappropriate ataupun menyalahgunakan fund tersebut. Dan mahkamah juga mengatakan bahawa dengan pembelian bangunan tersebut, dia ada property yang dibeli oleh NFC itu, pembelian itu adalah valid. Tidak ada masalah dengan pembelian tersebut. Namun begitu, ada judgement kedua yang dikeluarkan oleh hakim, iaitu Justice Anand Ponudurai Audit telah mengarahkan NFC untuk mengembalikan 33.3 juta kepada kerajaan yang tidak digunakan daripada jumlah 250 juta loan yang diberikan oleh kerajaan sebelum ini. Kemudian Anand juga menyatakan bahawa kerajaan boleh ataupun berhak untuk mendapatkan kembali wang sejumlah 86.9 juta yang dirampas daripada defendant yang sekarang ini diletakkan di bawah akaun kerajaan. Oleh itu, tambahan juga dia telah mengarahkan tanah yang dibeli ataupun property yang dibelikan dikemas, Putrajaya dan Wan Menerong transfer ataupun dipindah milik kembali kepada kerajaan sebagai owner. Kemudian Anand mengatakan bahawa the remainders of the government claims, seterusnya claim yang lain oleh kerajaan dan juga 10 defendant yang lain termasuk Ismail yang juga suami Shahrizad dan 3 orang anaknya. Maksudnya mereka tidak terlibat dalam yang saya sebut tadi, mengatakan tidak ada salah guna kuasa dan hakim mengatakan tindakan syarikat tersebut untuk membeli tanah dan kondo-kondo itu bukanlah satu kesalahan daripada segi undang-undang. Mungkin moralnya salah, tetapi undang-undangnya bukan satu kesalahan. Namun begitu, disebabkan oleh kegagalan syarikat tersebut untuk menyediakan apa yang dimeterikan ataupun di dalam perjanjian mereka untuk menyediakan feedlot kepada kerajaan dengan jumlah dana 250 juta itu, maka mahkamah memutuskan bahawa wang-wang balance dan juga wang yang telah dirampas berjumlah selebih 120 juta dikembalikan kepada kerajaan. So dia ada 2 ruling di dalam perkara tersebut. Faham? Sebab ada semalam kawan tanya, dia kata, kenapa dia kata yang sok khabar ni kata wang dikembalikan, yang sok khabar ni kata dia tak bersalah. Kalau dia tak bersalah, kenapa nak dikembalikan? Dia kata. So basically point dia adalah dia tak bersalah dalam tuduhan bahawa ada misappropriation of funds, tak bersalah dalam bab itulah yang berkaitan dengan itu. Tetapi dalam masa yang sama, claim untuk nak ambil balik duit tersebut kerana kegagalan mereka melaksanakan projek itu, maka wang itu hendaklah dikembalikan kepada kerajaan. Okay, itu that's that. Tak tahu sama ada kerajaan Malaysia akan merayu atau tidak keputusan tersebut. Kita tunggu dalam masa tempoh 14 hari. Baik. Balik kepada cerita. Okay, Mak Ella ni pun ada skandal ni juga tuan-tuan, tapi yang dikaitkan dengan Peguam Muhyiddin nanti. Tapi yang tu saya tak nak dedahkan dahulu sebab saya tunggu keputusan ataupun laporan rasmi. Perkeso bantu kaki tangan Mak Ella terjejas, kata Siva Kumar. Kementerian Sumber Manusia menerusi agensinya Perkeso akan membantu lebih 500 pekerja airline yang terjejas susulan penggantungan operasinya sejak Khamis lalu. Menterinya S. Siva Kumar berkata pihaknya sentiasa memantau perkembangan terkini kemelut syarikat penerbangan taman murah bagi memastikan kebajikan pekerja diambil tindakan segera. Menurutnya, pekerja yang terjejas dan diberhentikan akan menerima gantian pendapatan untuk tempoh 3 hingga 6 bulan sementara mendapat kerja baru. Maksudnya dia dapat gaji 3 hingga 6 bulan. Manfaat allowance mencari pekerjaan itu diberikan setelah semakan terhadap rekod caruman insurans pekerjaan mereka memenuhi syarat kelayakan, katanya. Tak ramai yang tahu berkenaan dengan manfaat allowance mencari pekerjaan ni. Kita ada allowance mencari pekerjaan kalau sekiranya dia terjejas di dalam SOKSO. Selagi mana kita berdaftar dengan SOKSO lah.
Beliau juga KSM akan membantu pekerja yang terjejas melalui peningkatan kemahiran, upskilling mengikut keperluan individu. Malah mereka akan dimaklumkan mengenai kekosongan jawatan dan penempatan pekerjaan baru melalui portal perkhidmatan pekerjaan negara My Future Jobs. Di situ juga tuan-tuan boleh tengok My Future Jobs. Cerita dengan My Airline ni pengalaman saya lah. Last flight saya ke Kuala Lumpur, ke Kuching ke Kuala Lumpur, ialah last flight adalah beberapa, saya rasa sebulan sebelum peristiwa ni berlaku, which is last month. Saya ke Kuala Lumpur menggunakan My Airline. Ke Kuching adalah menggunakan My Airline. So flight tersebut yang menariknya tuan-tuan, tak sampai sebulan kot. Lebih kurang tak sampai sebulan lah. So dalam flight tu mula-mula saya daftar. Saya tengok, daftar tu 3 jam. Dia buka 3 jam sebelum penerbangan. Saya tengok, saya datang awal pagi. Saya tak buka lagi kaunter. Tak apalah, saya tunggu buka kaunter. Saja dia pengalaman kan. Buka kaunter, saya pun serahkanlah tiket saya dekat orang yang dekat kaunter tu lah. Saya serah, saya tengok muka dia. Akak ni, okay. Dia pun dia bagi. Masa nak boarding tu, saya tengok, akak tu lagi. Orang yang sama dekat kaunter tadi kan. So saya teringat macam satu cerita lawak tu kan. Sampai dekat ni, nak register, muka dia. Nak bawa beg, muka dia. Masuk dalam bilik, muka dia. Yang buat cleaning pun muka dia. Saya kata, airline ni okey tak okey. Lepas tu, terus jadi macam tu kan. Okay. Itu saja pengalaman saya lah. Dan terus jadi macam ni. Kenapa dia jadi macam ni? Itu nantilah kita akan... Okey, kita akan tengok. Baik. Saya bawa kenyataan daripada MCA berkenaan dengan GST sebab ada kenaikan pada kadar SST. Now, SST ni tuan-tuan, ramai tak tahu tau. Dia naik daripada 6% ke 8%. Tengok maka kos akan naik. Dia ada dua tuan-tuan. S dan S tu ada dua makna. Satu sales, satu service. Dia ada dua. Satu jualan, satu servis. Yang naik itu adalah pada servis, bukan pada sales. Pada servis tu pun melibatkan makanan, melibatkan tali komunikasi, tak naik kepada 8%. Okey. MCA kembalikan GST pada kadar lebih rendah, bukan naikkan SST. MCA menggesa kerajaan untuk menyusun semula sistem pencukaian negara dengan memperkenalkan semula GST, bukannya meningkatkan cukai jualan dan perkhidmatan SST. Baik. Saya nak komen benda ni tuan. Yang ni saya tak pernah buat live lah. Tapi 2016 dahulu, antara perkara yang kita bangkitkan pada waktu itu adalah berkenaan dengan GST. Dan saya sendiri pernah bagi talk di Sarawak berkenaan dengan GST. Kita pernah buat tour lah di Sarawak pada waktu itu berkenaan dengan GST dan memberi penerangan kepada rakyat. Kenapa? Dan dalam talk saya kata, saya ingat lagi, kenapa kita menentang GST? GST. Saya kata, okay, dia macam ni. Kesimpulan... secara prinsipnya GST tidak ada masalah. GST is just a system. It's just one of the systems untuk collect cukai daripada rakyat. Malah bagi saya GST itu adalah antara sistem yang sangat efisien. Sangat efisien untuk collect cukai. Tetapi yang untung dalam collection cukai adalah kerajaan. Okey, kita kena faham walaupun dia efisien dalam ambil duit daripada poket kita. So, adakah kos akan meningkat disebabkan oleh GST? Of course lah. Obviously, any tax yang akan increasekan kos. Dan kita tak setuju pada waktu itu, antara lain adalah dua perkara. Pertama, GST diperkenalkan dalam kadar terlalu tinggi. Walaupun dia 6%, tetapi dia kadar tu pada setiap level, which makes it even higher. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita tak setuju adalah rakyat belum bersedia dengan GST. Dan dalam talk saya kata sepatutnya kerajaan kena betulkan dulu pendapatan rakyat. Tingkatkan dulu pendapatan rakyat, gaji saya kata. Antara lain gaji, kita kena mula tingkatkan gaji. Kita kena mula tingkatkan pendapatan. Dan yang ketiga, kita kena klasifikasikan betul-betul rakyat mengikut keperluan dan juga klasifikasi mereka. Kita sekarang ni guna T20, B40, M40, benda tu tak accurate. Pada waktu itu saya dah cakap. Saya kata mekanisme kerajaan kena berubah. Kerana apa? Orang yang T20 di kawasan katalah Sibu, dia tak sama, atau M40 di kawasan Sibu, tak sama dengan M40 di kawasan Kuala Lumpur contohnya. Pada kadar gaji yang sama. Dan dia ada banyak dinamik yang kena kita tengok. Nah, apa kaitan dengan GST? Sebab saya nak kata perkara dia begini. Pertama, GST sebenarnya tidak pernah dihapuskan.
Kerajaan Pakatan Harapan masa dia take over 2018, GST tidak pernah dihapuskan. Undang-undang tu masih ada. Dia cuma di zero rated. 0%. So tak ada GST. Bermakna kalau government lepas ni nak implement GST boleh. Kan? Okay. So bagaimana implementasi GST kena berlaku? Dia kena gradual, kita kata. Kita kena mula berubah. Betul, saya setuju MCA berubah daripada SST kepada GST. Betul. Tetapi dia tak boleh terlalu drastik. Dalam keadaan pendapatan kita masih lagi rendah, kos masih lagi tinggi, inflasi dalam keadaan tidak stabil dan sebagainya, kita tak boleh suddenly implement GST sewenang-wenangnya. That is why benda ini intricate. Benda ni kena, dia delicate. Kita kena, orang kata apa, kena timbang dengan betul. Dalam sebagai kerajaan kita kena timbang dengan betul. That is why, kenapa? Pertama, untuk tahun 2024, kerajaan akan mula implement atau melaksanakan subsidi bersasar. Kita kena kurangkan jumlah subsidi di mana subsidi itu banyak bocor kepada pendatang asing dan juga orang-orang kaya. Tuan-tuan naik kereta kancil lah tak ada kan? Kereta Azia full tank katalah RM50. Orang kaya naik kereta Velfire, naik kereta Alphard full tank mungkin RM100.5. RM100.5 sekali isi dengan tuan-tuan isi RM50. Siapa lebih banyak dapat subsidi? RON 95 tu ada subsidi dia. Ada subsidi. Kalau tak ada subsidi kat situ, RON 95, harga RM3 baik. RON 95 kalau tak ada subsidi, RM2.05 sekarang. Kalau tak ada subsidi, RM3 lebih. Kerajaan letak subsidi kat situ. Tapi disebabkan dia isi sampai RM150, tuan-tuan yang naik Azia, naik, kancil tak adalah sekarang kan, naik Azia, naik Myvi macam saya, mungkin naik isi minyak RM50-60 je. So subsidi tu banyak pergi kepada orang macam ni. Jadi sekarang ini kerajaan kena fikir macam mana nak kurangkan. So subsidi telah disasarkan. Padu database untuk rakyat dah mula melihat bagaimana rakyat, macam mana kita nak betul-betul klasifikan rakyat. Macam mana kita nak betul-betul klasifikan rakyat supaya bantuan yang sampai kepada rakyat itu bantuan yang betul. Subsidi yang sampai kepada rakyat itu subsidi yang betul. Dan akhirnya kita ada datang dengan sistem padu menggabungkan lebih 250 database daripada seluruh agensi syarikat, daripada agensi federal, daripada kerajaan negeri, daripada JLC digabungkan jadi satu database. Dia akan melihat dan meninjau kita satu persatu accurately, almost accurately lah, untuk dia nak menilai. Dan akhirnya mereka yang layak dapat, dia akan dapat. Mereka yang tak layak dapat, dia tak layak dapat, tak layak nak komplain. Baik. Now, daripada situ, setelah nilai itu dibuat, mereka layak dapat, kita berjaya kurangkan subsidi. Defisit tahun ini antara yang direndahkan. Kalau saya baca tadi, pada tahun ini, dia lebih rendah berbanding dengan tahun lepas dan tahun di mana, orang kata, Muhyiddin Yassin dan juga Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri. Rendah. Is going down. Dan saya percaya Anwar Ibrahim boleh jadikan dia surplus. Dan Anwar pernah buat. Di mana beliau menjadi Menteri Keuangan tahun 92, pada masa itu defisit. Sebelum itu Mahathir dan juga Daim jadi Menteri Keuangan dan Perdana Menteri, defisit. Anwar jadi Menteri Keuangan, akhirnya dia berjaya tukar daripada GDP to debt ratio 80%, defisit, GDP to debt ratio kita 30%, kita surplus 3 ke 4 tahun. 3 ke 4 tahun tuan-tuan, kita surplus. Now, bila benda tu dah berlaku, ekonomi dah cantik, struktur dah okey, subsidi dah betul, pendapatan rakyat, sebab itu ada gaji progresif, menoktahkan kemiskinan. Tuan-tuan jangan tengok benda itu satu persatu. It's all inside one umbrella. Dia di bawah satu sistem. Lepas itu semua, baru kita bercakap tentang GST. Barulah kita boleh fikir, okey, now macam mana kita efficiently nak kena kutip cukai daripada rakyat. Pada waktu itu, kalau pendapatan dah okey, dah tinggi, dah stabil dan sebagainya, cukai nak dikutip pun, betapa tinggi sekalipun, rakyat dah tak marah. Tuan-tuan tengok Singapura punya cukai berapa. Kalau tak silap saya, UK punya VAT VAT UK sekarang ni 17.5%. Itu GST lah. Kalau Singapura punya is, if not mistaken, 8%. Yap, Singapura punya 8%. Di Singapura 8% GST dia. Kan? Kalau di US dia several, dia berbagai. Di New York is 8.875 kalau dekat New York.
Kurang macam tu. So kadar itu berbeza-beza mengikut tempat. Tetapi poinnya adalah mereka boleh implement sedemikian kerana kadar pendapatan dia berbeza dengan kita. So itu saya nak bagi tahu lebih dahulu. So berkemungkinan TGST akan diimplement. Ya, ada kemungkinan. Now expect that to happen. Mungkin 2025, mungkin 2026. Berkemungkinan expect that to happen. Tetapi dia tak akan berlaku sehingga fundamental kita ni, dari segi pendapatan kita, keuangan kita, dari segi pendapatan rakyat dan sebagainya, itu kita kena settle dahulu. Ini semua ni tak settle, tiba-tiba nak implement GST, teruklah kita. Alright, baik, habis kat situ. Now, cerita beberapa hari lepas tuan-tuan, berkenaan dengan Bersatu mengatakan bahawa ada campur tangan daripada pegawai tertinggi SPRM yang telah mengugut ahli Parlimen Kuala Kangsar sehingga beliau terpaksa mengadakan ataupun menyatakan sokongan kepada PMX kerana kerajaan tak cukup sekarang ini 2/3. Kerana itu dia terpaksa dan berjumpa dengan satu Tan Sri yang rapat dengan Anwar Ibrahim dan kononnya offer duit dan sebagainya. Baik. Ini kenyataan daripada Azam Baki. SPRM tak terlibat isu sokongan MP Bersatu terhadap Perdana Menteri. Azam. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia menafikan agensi itu terlibat dalam tindakan ahli Parlimen Kuala Kangsar Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid atau Kadot yang menyatakan sokongan terhadap kepimpinan Perdana Menteri. Sebaliknya, Ketua Suruhanjaya SPRM berkata, dakwaan bahawa pihaknya cuba menakut-nakutkan ahli Parlimen PN itu supaya menyokong kerajaan bertujuan untuk mencemar baik nama agensi itu. Kenyataan Ketua Pembangkang yang mendakwa kita terlibat dalam keputusan MP Kuala Kangsar adalah berniat jahat dan cuba memburukkan imej SPRM. Hakikatnya kami tidak ada kena-mengena dengan kenyataan yang dibuat, katanya. Azam berkata demikian susulan dakwaan Setiausaha Agung PN Hamzah Zainuddin bahawa SPRM mengugut Iskandar supaya menyokong Anwar atau menghadapi pertuduhan rasuah di mahkamah. Pada 1 Oktober lalu, ahli Parlimen Kuala Kangsar dibawa bertemu dengan seorang pegawai tertinggi SPRM di sebuah lokasi hotel di Damansara dan diugut akan didakwa atas kesalahan rasuah sekiranya enggan menandatangani kenyataan media yang telah pun disediakan awal untuk menyokong kerajaan, dakwa Hamzah. Pemimpin Bersatu itu juga mendakwa kerajaan pada mulanya cuba merasuah Iskandar semasa satu perjumpaan di sebuah lokasi di Damansara. Dakwa Hamzah, ahli Parlimen berkenaan didatangi seorang taikun perniagaan bergelar Tan Sri yang dipercayai mempunyai hubungan rapat dengan Perdana Menteri. Malaysia kini telah cuba menghubungi Iskandar beberapa kali, namun ahli Parlimen berkenaan tetap mengunci mulut berhubung dakwaan Hamzah. Sebelum ini, kerajaan Pemberontak hilang majoriti 2/3 apabila muda menarik sokongan terhadap gabungan parti itu. Pada 12 Oktober, Iskandar menyatakan sokongan dengan membangkitkan kebimbangan mengenai kos sara hidup di kawasannya. Baik. Perkara ini 2 hari lepas kan, saya kata dia macam ni. Ada yang tanya, kenapa tak tumbang ataupun tak berlaku PRK, tak kira lompat parti, sedangkan dia dah menyatakan sokongan kepada PMX. Therefore, kalau sokong PMX tak tumbang lah. Dia macam ni. Saya kata 2, sebenarnya 3. Untuk jadi lompat parti ni tuan, ada 3 benda ni kena berlaku. Yang pertama, dia kena lompat betul-betul lah. Artinya dia keluar daripada parti dia menyertai parti lain atau jadi bebas. Itu dikira sebagai lompat parti. Yang kedua, dia dipecat daripada parti. Yang ketiga, dia letak jawatan. Now, cerita dia tidak dipecat daripada parti. Hanya kerana dia menyatakan sokongan. Soalan kita kepada Bersatu, adakah itu satu kesalahan menurut polisi di dalam Bersatu? Itu soalan kita. Adakah menyatakan sokongan itu satu kesalahan? Kalau dia bukan satu kesalahan, maka tak dikira sebagai lompat parti lah. Kalau dia satu kesalahan, maka Bersatu kena ambil tindakan. Tindakan dia bukan dengan cara buat press statement kata dia kena ugut. Itu bukan caranya. Caranya gantung ataupun buang dia daripada parti. Jatuh Kuala Kangsar, berlaku PRK. Itu caranya. Tapi kenapa tak berlaku sedemikian? Now, sekarang ini berlaku intimidasi di dalam Bersatu itu sendiri. Saya dah kata, intimidasi itu sebenarnya berlaku di dalam Perikatan Nasional. Di dalam Perikatan Nasional, iaitu di dalam PAS dan juga di dalam Bersatu. Saya kata tempoh hari 3 ke 5 orang ahli-ahli di dalam Perikatan Nasional hendak menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Yang orang satu ini, Kadot ni ataupun Iskandar Zulkarnain ni dah menyatakan sokongan sebab dia orang nak testing the water. Yang lain tu nak test the water, apa akan berlaku pada mereka. Nampak gayanya dengan menyatakan sokongan tersebut, ini yang keluar tuan-tuan.
Dia tak kena ambil tindakan, tapi ini yang keluar. Dia kata dia ugut, dia dikatakan sebagai telah diugut, telah ditawarkan oleh tycoon dan sebagainya. Ini yang keluar. Jadi sekaligus telah mencemarkan nama baik Iskandar. Telah mencemarkan nama baik Iskandar, seolah-olah menyatakan bahawa Iskandar ni ada kes SPRM. Dan tuan-tuan kena ingat, Iskandar ni amat-amat rapat dengan siapa? Faizal. Peja. Dia ni sangat rapat dengan Peja. Yang kita tak tahu cerita ni, zaman 33 bulan ni, Iskandar ni antara orang yang sangat rapat dengan Peja. Dan ada sesuatu yang berlaku yang sebenarnya mungkin SPRM tak tahu. Tetapi soalan kita, siapa yang ugut? Siapa sebenarnya yang ugut? Dia sebenarnya, cerita dia, dan ini maklumat yang kita dapat lah, bukannya SPRM yang pergi ugut Iskandar ni, tuan-tuan. Sekarang ini yang ugut Iskandar ini adalah Perikatan Nasional. Saya kata tadi dia rapat dengan Peja. Ada benda-benda, dealings yang dikaitkan dengan Iskandar Zulkarnain ini. Ahli Parlimen Kuala Kangsar sekarang ini, ugutannya, kalau kamu terus menyatakan sokongan, maka cerita ni akan keluar. This is what happening right now. And that's why tadi Iskandar bila dihubungi Malaysia Kini, dia tak berani nak cakap apa. Now, kenapa dia nak nyatakan sokongan in the first place is, dia tak sangka bersatu sampai ke tahap itu, nak kenakan dia. Tetapi saya nak bagi tahu dengan YB Iskandar lah, itulah dia bersatu. Inilah dia bersatu. This is what bersatu really is. Korang ingat dia ni setia kawan ke? The moment dia nampak bahawa tergugat kedudukan mereka, they are willing to do absolutely anything, including silang member sendiri, tuan-tuan. Tuan-tuan fikir pengkhianat akan hianati. Saya cakap benda ni banyak kali dah. Kalau Pakatan Harapan yang bawa dia orang menang 22 bulan sewaktu memerintah tahun 2018, bukan bulan 2018, yang bawa dia orang menang, yang kutip dia orang sewaktu dibuang oleh UMNO, bantu mereka buat parti bersatu pada waktu itu, yang tolong mereka setelah diludah, diganyang, dipijak oleh UMNO, pun mereka boleh khianat, pun mereka boleh, orang kata petolak kata, pun mereka boleh buang. Apa sajalah geng-geng macam Iskandar ni. Tan, pengkhianat akan dikhianati. Saya dah cakap. Persoalannya nak terima atau tak nak terima, tu je. Persoalannya percaya atau tak percaya. Itu saja persoalannya sekarang. Tuan-tuan, bukan percaya pada saya, tak. Persoalannya percaya atau tidak Zul ni, Iskandar ni, kepada ugutan Perikatan Nasional bahawa ada kes. Sebenarnya ada kes. Dan 3 ke 5 orang ini terpaksa hold sekarang ini. Tuan-tuan, kenapa? Dakwaan Perikatan Nasional mengatakan mereka ada sesuatu against them. Cuma dia orang tak tahu betul ke tidak. They do not know. But ada dakwaan mengatakan bahawa ni, we have documents that can implicate you. They can incriminate you, yang boleh menyebabkan you bersalah di dalam kes-kes tertentu. Cuma katalah. Tapi they don't want to, takkanlah dia orang nak kata, je kot. Tuan-tuan kena ingat ingat tak? Envelope tiba-tiba muncul dekat rumah Najib. Where do you think that envelope come from? Takkan tiba-tiba je muncul. It comes from somewhere. Tapi tak apalah. Dia nak main taktik tu, terpulang kepada mereka. Tapi menariknya, tuan-tuan, kenapa perkara ini sekarang ini berlaku? Sebab macam saya kata tempoh hari juga, saya cerita ni orang tak percaya kan. Ada PAS ni dia pecah kepada 2 camp. Camp yang pro kepada UMNO. Bila pro kepada UMNO, dia nak masuk kerajaan lah. Satu lagi camp yang no, termasuklah Haji Hadi ni lah, yang kata no, takkan. So ada ura-ura mengatakan, Dr. Sri Anwar Ibrahim pun mengatakan, tak ada masalah sebenarnya. Nak bersama dengan PAS nak masuk kerajaan, tak ada isu. Dan ini saya boleh katakan bahawa perjumpaan itu ada.
Bukan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi golongan tertentu yang telah berjumpa dan menyatakan kebersediaan mereka. Cuma isunya sekarang ini nak meyakinkan Hadi. Adakah masuknya dengan itu dengan kita sign agreement macam yang berlaku dengan Ismail Sabri? Ataupun masuk itu betul-betul masuk jadi bentuk kerajaan? Macam sign agreement dengan Ismail Sabri ialah apa-apa saja polisi kerajaan mereka akan sokong tetapi mereka kekal pembangkang. Atau mereka akan menyertai kerajaan macam UMNO, macam yang lain-lain. Namun di kalangan Pakatan Harapan sendiri ada yang berbelah bagi. Contohnya data GPS mengatakan tak perlu bawa PAS sertai kerajaan, kata Menteri Pelancongan. Presiden PDP Tiong King Sing berkata kerajaan perpaduan sedia ada tidak perlu penyertaan PAS. Menteri Pelancongan berkata ini kerana ramai pihak terutamanya bukan Islam tidak boleh terima PAS. Dalam masa yang sama, Lim Kit Siang, walaupun telah bersara, berkata saya hargai kesediaan Anwar terima PAS. Saya tidak mahu berkata apa-apa berhubungan kenyataan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Bagaimanapun, seseorang menulis surat di Malaysia kini menyatakan ini bukanlah satu cadangan baru. Kerana saya telah mengukakan pada Mei lalu ketika saya mengaku saya telah terjatuh ke dalam ranah hipokrisi dan putus asa mengorbankan prinsip demi kestabilan yang bersifat di permukaan. Namun, ia sebenarnya tidaklah begitu. Dalam kenyataan 29 Mei, saya menyebut saya secara peribadi menyokong idea PAS menjadi sebahagian daripada kerajaan perpaduan walaupun saya tidak membincangkannya dengan Susah Agong, Anthony Lok atau mana-mana pimpinan lain. Tetapi PAS mestilah menunjuk perubahan sikap, menunjukkan bahawa menyokong titah Yang di-Pertuan Agong demi kestabilan politik dan nasional negara. Ini kata Lim Kit Siang. Lim Kit Siang kata tak ada masalah pun. Now, kenapa? Ini yang menariknya. Kenapa PDP ni ada masalah dengan benda ni? Bukan PDP je cerita tuan-tuan. Kita cerita orang, bukan kata orang bukan Islam. Orang Islam di Sarawak sendirilah. Saya orang Sarawak kan. Kita ada masalah dengan PAS. Masalah kita dengan PAS dan juga PAS lah terutama. Apabila mereka membawa ekstremisme agama dan bangsa. Itu masalah kita. Kita faham dan orang di Sarawak yang bukan Islam pun faham. Ini bukan Islam yang nak dibawa oleh Islam. Mereka faham. Dan disebab itu kenapa orang Sarawak sendiri terutamanya melihat PAS dalam satu pandangan dan konotasi yang negatif. Dan saya risau. Saya risau pandangan ini akhirnya akan terpalit kepada Islam. Bagi yang faham mungkin okeylah dia boleh tak terima. Tapi bagi yang tak faham, mungkin dia lihat inilah Islam. Inilah Islam yang sebenar. Inilah contoh-contoh Islam yang dibawa oleh PAS ni. Padahal itu bukan. PAS cuba membawa satu utopia negara Islam mereka. Utopia, saya kata utopia sebab negara yang mereka idam-idamkan itu bukan negara Islam, itu negara PAS. Jauh sekali daripada Islam, tuan-tuan. Jauh sekali daripada Islam. Secara prinsipnya pun sangat jauh daripada Islam. I'm willing to debate anyone yang saying otherwise. Termasuk terutama pimpinan PAS lah. Kalau setakat bawah-bawah tu saya tak minat lah. Kalau ada pimpinan PAS yang nak mengatakan sebaliknya dan berdebat dengan saya dalam isu negara Islam ni, I'm willing to do so. Please do come forward. Kita bincang benda ni. I'm willing to debate pasal isu negara Islam utopia PAS ni. Dan saya kata utopia PAS ini sebenarnya iaitu meruntuhkan sistem jahiliah yang ada sekarang ini dan menaikkan sistem Islam. Saya letak inverted comma yang diorang claim sebagai sistem Islam itu sebenarnya adalah satu perkara yang bukan dibawa oleh Islam itu sendiri. Kerangka Islam yang sebenar adalah sebagaimana yang ada sekarang ini. Cuma perlu diperbaiki. Ia bukan sempurna, tetapi perlu diperbaiki. Namun kerangkanya dah ada. Kerangka dah ada, asas dah ada, perjuangan dah ada, pemimpin pun dah ada. Dah ada semua. Kerangka yang dibawa oleh PAS itu adalah utopia yang bukan kerangka Islam. And I'm willing to debate anyone on this selepas ini, kalau sekiranya tuan-tuan berminat. Tapi pimpinan lah, kalau setakat level-level macam ni aku tak minat lah. Alright. So dalam pada itu, kenapa saya takut, saya risau bahawa kerangka Islam itu sendiri akan menjadi masalah kepada kita. Baik. Terakhir daripada saya, sebelum terakhir, bukan terakhir. Berkenaan dengan Goldman Sachs. Okay. Goldman Sachs arbitration move may backfire on Muhyiddin, reports claim. Kita baca. Nah, baru-baru ini, dia cerita macam ni lah. Goldman Sachs terlibat dalam skandal 1MDB.
Okay, dan kita 2018 kita cuba dapatkan balik aset kita daripada Goldman Sachs. Now, bila tukar kerajaan 2021, Muhyiddin Yassin hantar peguam dia untuk dapatkan balik dokumen-dokumen atau bukan dokumen, aset-aset daripada Goldman Sachs berjumlah bilion ringgit. Bilion USD, bukan bilion ringgit, bilion USD. I think membawa kepada 16 bilion, 17 bilion USD macam ringgit macam tu. So, apa yang berlaku? Goldman Sachs disebabkan oleh ada masalah dan sebagainya, serbuan dibuat, dia saman kerajaan Malaysia, dan benda yang dia saman itu bakal membongkar dan menyelongkar satu lagi skandal. Goldman Sachs arbitration move may backfire on Muhyiddin, report claims. The move by Goldman Sachs to commence arbitration proceedings against the government in London may backfire on Muhyiddin Yassin, a CNN report has claimed. On Wednesday, Bloomberg reported that New York-based investment bank was suing the Malaysian government in a UK arbitration court following festering disagreement over a settlement entered when the former Prime Minister was in power to resolve 1MDB 6.5 billion bond saga. Pada Rabu lepas, Bloomberg melaporkan bahawa bank pelaburan yang bertapak di New York itu telah menyaman kerajaan Malaysia di dalam satu court timbang tara di UK kerana masalah festering disagreement, kerana ada ketidaksepakatan di dalam perjanjian. Okay. Now, that suits may trigger the current government. Okay. Saman tersebut boleh menyebabkan Anwar Ibrahim untuk mendeklasifikasikan atau mendedahkan perjanjian yang sekarang ini dikategorikan sebagai rahsia kerajaan, rahsia official secret menurut laporan CNA. It may also reopen, dia mungkin juga membuka potentially embarrassing dealings by the bank in the affair, including how it reached the settlement deal with Muhyiddin administration. Dia juga berkemungkinan membuka satu dealing, satu rundingan yang memalukan di antara bank tersebut dan bagaimana settlement itu dicapai sewaktu pentadbiran Muhyiddin Yassin. Laporan itu mengatakan the government has been encouraged by the several breakthrough made surrounding the 1MDB fiasco, which may have favorable impact onto its position in relation to the dispute with the Goldman Sachs. Okay. Ini yang disebut tadi. Saya baca tentang benda ni. A recent Singapore interview highlights that it's time for Prime Minister Ibrahim to revisit and reopen the controversy Goldman Sachs resettlement reached with the government over 1MDB July 2020 when Muhyiddin Yassin was Prime Minister and Tengku Zafrul was the Finance Minister. Tied in with this horrendous allegation, which, if true, will mean that one Prime Minister benefited from the attempt to negotiate a settlement in the billions of dollars with one of the world's largest financiers and wheel dealers caused by the crooked dealings of another. Sekiranya ini berlaku, sekiranya ini benar, bermakna ada seorang Perdana Menteri mendapat laba, mendapat keuntungan daripada cubaan untuk negosiasi settlement yang melibatkan bilion ringgit. Bilion ringgit. Just imagine, bayangkan kekejaman ataupun enormity of the crimes. Satu Perdana Menteri Najib Razak hilang 40 bilion. Kemudian datang Muhyiddin Yassin 6 bilion. Hai, kita sama-sama dengar. Tindakan Goldman Sachs memulakan prosiding timbang tara terhadap kerajaan Malaysia di London mungkin memberi kesan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Menurut laporan CNA, tindakan undang-undang itu berpotensi membuka semula urus niaga yang dilakukan bank pelaburan itu, termasuk bagaimana ia mencapai perjanjian penyelesaian dengan kerajaan pimpinan ahli Parlimen Paguh itu. Rabu lalu, Goldman Sachs menyaman kerajaan Malaysia berikutan percanggahan pendapat berhubung penyelesaian yang dibuat ketika Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri untuk menyelesaikan isu bond $6.5 bilion Amerika 1MDB. Menurut CNA, tindakan bank pelaburan itu mungkin membawa kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyahklasifikasikan perjanjian itu. Pentadbiran Anwar sebelum ini mendedahkan terma perjanjian itu tidak menguntungkan negara.
Menurut laporan itu, kerajaan sekarang meraih beberapa perkembangan positif untuk merungkai skandal 1MDB termasuk peranan yang dimainkan Goldman Sachs dan perjanjiannya dengan kerajaan Malaysia ketika itu. Ia termasuk penghantaran pulang bekas pegawai Goldman Sachs, Roger Ng, ke Malaysia Ahad lalu untuk disiasat. Menurut laporan itu, Ng berjanji memberikan kerajaan maklumat yang tidak pernah didedahkan sebelum ini. Abelah, Muhyiddin Yassin. Sebab itu kenapa dia kalut sangat itu tuan-tuan. Bila dia punya pejabat peguam ni kena serbu. Abelah dia. Abelah dia. Aduh, ay. Teruk dia kena tuan-tuan. Teruk dia kena. Tapi itulah. Kalau benar, bak kata Perdana Menteri bahawa pendedahan tersebut, declassification, menyaklasifikasikan dokumen perjanjian dan juga dengan Roger Ng ni datang ke Malaysia, pendedahan yang sebelum ini tak pernah didedahkan berkemungkinan akan didedahkan. Tuan-tuan, setelah kita melihat kembali 2020, ni 2023 nak masuk 2024 dah. 4 tahun, 3 tahun lebih, 4 tahun berlalu. Kita berada dalam keadaan yang amat teruk, tuan-tuan. Kita dihina, kita dimaki, kita dicerca, kita dikata macam-macam sewaktu kita jadi pembangkang dahulu. Dan kita sekarang jadi kerajaan, satu persatu skandal mula keluar. Satu persatu skandal keluar. Jadi, ada di antara perkara-perkara ini, insyaAllah, macam saya kata, siapa yang nak menyertai grup VIP kita, bukan saya kata VIP ni dapat layanan istimewa, tak. Kadang-kadang ada info tu, berkemungkinan kita akan dedahkan dalam saya buat Google Meet ke apa kan, saya tak buat live. Sebab kan ada saya kata setengah-setengah perkara saya tak boleh nak cakap. Okay. Jadi siapa yang berminat, boleh scan kalau ada bawa phone extra, ataupun pergi saja ke website bawah ni. Okay. Ataupun kalau tak reti dua-dua ni tak reti, boleh contact WhatsApp admin saya di nombor yang tertera di bawah. Okay. Terima kasih tuan-tuan dan puan yang menonton saya. Terima kasih kerana bersama dengan saya. Terima kasih kerana terus menyokong saya. Terima kasih kerana bersetia kita. Terutama orang Sarawak. Saya nak kalau boleh orang Sarawak ni. Orang Sarawak. Tolong orang Sarawak. Jom sertai kita. Orang Petrajaya. Kejuh. Orang Petrajaya. Orang Sarawak tu. Come on orang Sarawak. Tiba masa orang Sarawak kita tu nak kena berubah. Mungkin kita si nak berubah. Siapa lagi nak ubah kita? Mungkin kita tu si nak berubah. Siapa lagi nak ubah kita? Kita mesti tahu dan mesti sedar bahawa sebenarnya kita tak boleh berubah. Selagi mana kita berada di dalam zon selesa, kita si tahu sebenarnya kita tu dah hampir tenggelam. Sekian daripada saya. Jumpa lagi insyaAllah. Yang penting, lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.